Anda sedang mendengar The Segment Podcast. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 31 hari bulan Ogos bertemu dengan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana kita telah ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6. No. Kita ada lebih kurang dalam betul 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ini. Anyway, selamat datang saya ucapkan kepada semua dan saya ingin memohon maaf kepada anda semua disebabkan kita tak dapat nak bersiaran sejak beberapa hari yang lepas di atas faktor kesihatan yang kurang memuaskan. Tapi alhamdulillah malam ni adalah malam recorded live show lah sebenarnya. Okey, saya buat rakaman ni terlebih awal ataupun kita buat rakaman ni awal sedikit disebabkan malam ni saya ada urusan yang perlu saya selesaikan, tapi kita tetap jalankan Markas Puaka seperti biasa. Okey, malam ni 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan jom kita buka tirai malam ni dengan kisah kita yang pertama. Dah lama tak live kan, tiba-tiba macam hang pula kepala otak ni. Okey, kisah pertama, kisah yang dihantarkan ataupun yang dikongsi oleh Syazril. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua para pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, cerita ni terjadi lebih kurang dalam 20 tahun yang lepas. Waktu tu Abah bekerja sebagai pengawal keselamatan dan dia tu selalu sangat dapat shift malam ni Hafiz. Jadi aku ni anak bongsu yang lelaki ni, aku kena temankan Abah. Temankan macam mana? Temankan dia tidur dekat pondok pengawal. Biasalah Hafiz, duduk dekat kampung tak banyak kerja yang boleh kita buat pun. Tambahan pula Abah ni kira macam dia agak berusia. Jadi kerja ni je lah yang dia boleh buat untuk tampung kehidupan anak isteri dia ni. Dan aku pula pada waktu tu usia aku dalam 12 tahun. Jadi pertama kali aku teman Abah pergi tempat kerja dia, aku rasa seram. Mana tak seram bis? Pondok pengawal kilang yang dia kerja ni betul-betul dekat tepi hutan bis. Buka tingkap terus menghala ke hutan. Tingkap jenis daun pecah dekat bahagian paling bawah ni. Jadi kalau macam yalah, bahagian bawah ni orang kata dah pecah, confirm lah boleh terus nampak dekat bahagian hutan belakang tu memang gelap gila kat situ. Jadi aku ni pula penakut. Tutup daun tingkap yang pecah tu pakai sejadah. Mana tak je Fish kan? Terfikir-fikir juga aku kalau malam terjaga ke, kalau kata ada benda tinjau daripada tingkap yang pecah tu macam mana Fish?
Jadi pada waktu tu jam dah menunjukkan lewat malam tau. Dan Abah mula bentangkan Tika dan juga Toto untuk aku tidur dekat lantai pondok pengawal tu. Dan Abah masih berjaga untuk lihat sekeliling kawasan kilang tu sambil-sambil isap rokok gudang garam dia ni. Jadi lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu, Abah pun terlena dekat sebelah aku bis. Dan malam terus sunyi sepi je malam tu kan? Dan hanya dengar bunyi cengkerik dengan unggas masa kita orang tengah tidur ni kan. Masing-masing orang kata macam lena lah masa tu. Dan lebih kurang dalam pukul 3.30 pagi macam tu bis, aku terjaga daripada tidur. Dan mata aku ni celik. Dan aku sekali imbas kawasan dalam pondok pengawal ni. Dan aku terpandang daun tingkap yang pecah tu bis. Masa aku terpandang kat situ, aku ternampak ada kelibat lembaga muka dia buruk bis. Muka dia berkedut tengah tengok dekat arah aku macam tu. Pandangan dia, mata dia merah, tajam bis. Dan masa tu aku macam menggigil lah, ketakutan aku masa tu. Aku pun apa lagi, terjerit nama abah aku. Abah, hantu. Sambil-sambil aku menjerit tu, sambil-sambil tu aku tutup mata aku rapat-rapat. Tak berani aku nak tengok balik kat tempat tu. Aku jadi penakut gila bis. Jadi masa waktu tu abah aku pun terkejut. Terus dia bangun dan dia pun terus keluar daripada kawasan pondok pengawal tu dan tengok kawasan sekeliling tu. Tapi masa dia keluar Hafiz, dia tak ada jumpa apa-apa makhluk pula. Dan abah cuba untuk tenangkan aku. Dan sampai ke subuh Hafiz, aku memang tak dapat nak tidur. Dan esoknya tu aku demam. Lebih kurang dalam 3-4 hari jugalah aku demam. Jadi itulah Hafiz, pengalaman yang aku tak dapat nak lupakan masa aku temankan arwah abahku berjaga malam dekat pondok pengawal tu. Al-Fatihah untuk abah. Jadi Fiz, itu je cerita daripada aku. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Syazril dengan kisah dia berjudul Kelibat Hantu Celah Tingkap. Seram Saya duk fikir juga kan, siapalah yang duk menjenguk kat tingkap kan. Dia kata muka hodoh berkedut Confirm orang tua lah kan. Kalau dah berkedut ni orang tua kan. Anyway, saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua yang dah hadir pada malam ni dan juga kepada semua moderator-moderator yang bertugas pada malam ni. Okay, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Okay, alright, kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Han. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz, aku ni kalau bab-bab menulis dengan cara yang betul ni memang aku tak gerti. Jadi aku tulis bagi orang yang faham aje lah ya. Jadi kisah aku ni bagi aku seram, untuk orang lain aku tak pasti. Jadi kira-kira 10 tahun yang lepas, masa tu aku tingkatan 5, aku aktif jugalah masa dekat sekolah tu. Ya, biasalah. Budak-budak desa punya riadah, petang main takraw, main bola sepak. Jadi Fiz, pada satu hari tu, aku tengah beriadah petang main bola tampar dengan kawan-kawan dekat kampung. Dan zaman aku dulu kalau bersukan petang-petang ni, selagi tak azan maghrib, selagi itulah kita orang main. Bukan apa Fiz, kadang-kadang tak sedar, tiba-tiba je dah azan kan. Mengelupur lah, masing-masing balik rumah. Nak dijadikan satu cerita, hari tu lepas pada bersukan tu, aku pun baliklah ke rumah. Dan masa tu dah azan lah. Dan masa aku sampai kat rumah, azan tu pun dah habis. Jadi aku masuk rumah macam biasa, bagi salam, okay, buka kasut apa segala macam ni, aku masuk rumah. Dan masa aku masuk rumah, aku nampak nenek aku berjalan daripada dapur nak ke bilik air, nak ambil wuduk. Sambil-sambil tu dia ingatkan aku untuk pergi solat. Kata, "Dek,
Kau jangan lupa solat. Mandi, solat maghrib terus. Nenek aku cakap macam tu. Jadi Fiz, dah lah aku baru balik daripada bersukan. Badan mesti berpeluh tak selesa punya. Jadi aku pun rehatlah dulu dekat ruang tamu masa tu. Sambil-sambil sejukkan badan, aku baring kejap dekat kursi tu. Kebiasaannya, aku tak duduk dekat ruang tamu tu. Tapi hari tu aku rasa macam letih sangat. Jadi aku pun terus duduk dekat ruang tamu tu sebabkan aku malas nak masuk dalam bilik. Jadi lepas nenek aku keluar daripada bilik air sambil berjalan ni, dia tegur aku lagi sekali. Suruh aku pergi mandi, suruh solat. Jadi aku pun cakap lah kat nenek aku, "Nek, badan orang tengah berpeluh lagi ni. Kan tak selesa lah, nantilah kejap." Kan? Aku cakap aku nak sejukkan badan dan sebagainya. Dan masa aku tengah baring tu, tak sampai 5 minit bis. Tak sampai 5 minit aku pun terlelap. Dan secara tiba-tiba ada orang ketuk pintu grill rumah aku berkali-kali. Kuat gila juga dia ketuk ni. Aku yang terlelap ni pun boleh tersentak bangun disebabkan bunyi yang kuat tu. Rasa nak marah pun ya juga. Iyalah, bukannya apa. Yang pertama, waktu maghrib datang rumah. Yang kedua, aku tengah tidur kot. Jadi aku pun bangunlah. Aku bangun dan aku pun mulalah macam kata mulut aku ni membibil. Aku bebel seorang-seorang lah masa tu. Aku cakap, siapa pula lah yang datang maghrib-maghrib ni kan? Salam tak ada, apa tak ada, tiba-tiba ketuk pintu kuat-kuat. Jadi bila aku sampai dekat depan pintu, tangan aku dah pegang lah tombol pintu ni. Tapi hati aku macam tak sedap. Dan aku tengok jam dekat dinding masa tu, mustahil orang nak datang time-time macam ni. Yalah, suasana kampung kan? Bukan macam bandar. Sebab apa? Dekat kampung ni, lepas pada waktu maghrib, confirm dah sunyi dah. Lepas tu aku macam, takkan atuk dah balik kot? Atuk kalau dah pergi surau, sampai lepas solat isyak baru dia balik. Siapa pula kat luar ni? Aku bermonolog sendiri masa tu. Dan pintu grill tu masih lagi berbunyi kuat, macam suruh aku buka cepat-cepat. Jadi aku terus batalkan niat aku nak buka pintu tu. Daripada rasa marah Hafiz, tiba-tiba aku jadi macam takut. Dan pintu tu masih lagi berbunyi dengan kuat Hafiz. Aku ni penakut, tapi dalam keadaan masa tu aku nak tahu juga siapa yang ketuk pintu time-time maghrib macam ni. Jadi pada waktu tu aku ambil keputusan pergi ke arah sliding door. Dan hati aku orang kata macam dah makin lama makin berdebar-debar lah ni, kan? Nak tahu juga siapa yang ketuk pintu ni. Jadi aku pun beranikan diri. Aku selak sikit langsir yang menutupi seluruh sliding door tu. Aku selak sikit. Dan masa aku selak aku macam, ya Allah. Korang boleh bayangkan tak? Benda yang paling korang takut ada depan mata korang. Macam itulah aku rasa masa tu. Mulut aku ni langsung tak boleh nak cakap apa-apa bis. Kaki aku jadi lemah disebabkan ketakutan yang melampau. Apa benda yang aku nampak? Aku nampak pocong bis. Aku nampak benda tu. Dan masa aku nampak tu, seluruh badan dia ni dibaluti dengan kain yang lusuh kekuningan. Dan kepala dia yang sebenarnya menghentak-hentak pintu grill rumah atuk aku tu. Tok, 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 tok. Jadi kau bayangkan bis. Dengan kaki aku yang tengah lembik longlai ni, aku kuatkan juga untuk berlari. Jadi bila dah dekat ruang tamu tu, macam-macam perabot ada lah. Punya takut masa tu jatuh 2 kali. Macam-macam perabot semua aku langgar. Aku bangun lagi ni. Aku bangun dengan kaki aku yang sakit. Aku terus menuju ke arah bilik nenek aku. Dan masa tu nenek aku dah habis solat, tengah wirid masa tu. Dan aku terus menyeruk belakang dia disebabkan takut sangat-sangat. Lepas tu nenek aku pun tanya aku, kau ni, kenapa kau ni berpeluh-peluh macam ni? Wan, orang nampak hantu. Orang nampak hantu, Wan. Wan, orang nampak hantu, Wan. Itu je ayat yang aku ulang dekat atuk aku ni.
Dan nenek aku ni dia seolah-olah macam tahu akan sesuatu, tapi dia diam je. Dia bagi aku tenang dulu. Dan bila aku dah nampak macam okey sikit, nenek aku tanya lagi sekali. Ni Wan nak tanya, kamu dah solat ke belum ni? Belum lagi Wan. Dan aku pun ceritalah segala benda yang jadi dekat aku dan apa benda aku nampak. Lepas tu atuk aku cakap, itulah waktu-waktu maghrib tidur buat apa? Lepas tu balik bersukan maghrib-maghrib masuk rumah tak baca apa-apa ke? Main masuk aja. Itu yang setan ikut sekali tu. Si Wan cakap macam tu. Ataupun atuk aku cakap macam tu. Jadi itulah Fiz salah satu pengalaman ngeri bagi aku. Yang aku tak dapat nak lupakan kisah ni ataupun pengalaman ni sampai bila-bila. Dan aku juga ingin ambil kesempatan ni untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah atuk aku, my superhero. Sekian. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang kedua seram guys Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Han dengan kisah dia berjudul Pocong Depan Pintu. Siapa yang pernah kena pengalaman macam ni? Bila dia cakap tentang pocong hantuk-hantukan kepala kat pintu tu, saya teringat ada satu satu episod yang saya tengok daripada channel True Horror Stories POV. Kisah apa saya tak ingat, tapi kisah tu berkenaan dengan pocong lah. Masa tu dia dekat dalam toilet. Dia tengah ambil wuduk. Lepas tu ada orang ketuk pintu toilet dia, kan? Tapi masa dia ketuk pintu toilet tu, nampak bayang-bayang dekat pintu tu. Ada orang tengah hantukkan kepala dekat pintu. Tong, tong, tong. Kan? Jadi bayang-bayang tu memang nampak memang seekor pocong lah, kan? Memang seram yang tu Okey, terima kasih Han di atas satu perkongsian yang agak menarik pada malam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Faris. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, masa tahun 1995, ayah saya pernah beli satu rumah dekat Kedah. Tapi sejak beli rumah tu, kita orang stay memang tak lama. Lebih kurang dalam 2-3 tahun lah. Lepas 2-3 tahun, kita orang pindah ke tempat lain pula. Cuma rumah tu tak pernah dijual. Sampailah tahun 2008, mak dengan ayah decide untuk stay dekat situ terus sampailah diorang pencen. Jadi bila diorang dah stay kat situ, mulalah tambah bilik, buat elok-elok, renovate sana, renovate sini dan sebagainya. Tapi baru setahun balik duduk kat situ, macam-macam benda pelik yang jadi dekat kita orang ni Pis. Masa tu saya duduk kat asrama. Jadi kisah-kisah pelik yang berlaku tu saya hanya dengar daripada mulut abang-abang dan juga kakak-kakak saya. Sehinggalah sekali tu saya cuti. Saya ni dulu macam kata belajar tahfiz, kan? Jadi cuti setahun lebih kurang dalam 2-3 kali je, kan? Sekali balik 2-3 hari. Jadi memang tak pernah kena kacau lah. Ya, budak tahfiz kan. Jadi bila balik rumah, memang saya pun akan sentiasa pergi ke surau. Bukanlah saya nak ceritakan yang saya ni baik, sebab sekarang perangai saya sama je level dengan perangai hantu pun lebih kurang, kan. Okey, berbalik pada cerita saya tadi ni. Waktu tu maghrib, saya berkira-kira macam nak pergi ke surau ataupun tak. Sebab dekat rumah hanya ada 2 orang kakak saya je masa tu. Jadi saya fikir pergilah kejap kot, lagipun diorang dah besar-besar. Jadi lepas solat maghrib selalunya saya akan stay sampai isyak. Tapi disebabkan saya fikirkan kakak-kakak saya ni dan kakak saya tinggal dekat rumah sorang-sorang macam tu, saya pun ambil keputusan untuk balik ke rumah. Jadi Fiz, waktu jalan kaki balik ke rumah ni, sewaktu saya lintas
depan satu rumah ni, tiba-tiba saya terasa macam ada orang baling batu ke arah saya tau. Baling. Dan saya pun berhenti. Saya berhenti dan saya terus secara spontan alihkan pandangan saya ke rumah tersebut. Dan masa tu, masa saya tengah pandang tu, saya nampak ada seorang nenek tengah duduk bercangkung sambil menyandar dekat tembok rumah orang tu. Saya tengok macam, astagfirullahaladzim. Macam agak terkaku juga masa tu, bis. Jadi bila saya macam tersedar, saya terus jalan laju-laju balik ke rumah. Dan bila saya dah masuk ke dalam rumah saya nampak ayah saya memang dah ada kat situ dah. Jadi masa saya masuk tu, dalam hati saya macam, ini kalau abah tahu aku balik ni, aku memang tak balik rumah ni. Kan? Kalau tahu abah dah balik, aku tak balik rumah. Saya berkata-kata dalam hati itu, kalaulah saya tahu abah saya balik rumah, baik saya duduk kat surau je sampai ke lepas isyak. Dan saya pun tengok muka ayah saya ni macam lain macam. Jadi saya pun tanya dekat dia, kenapa kan bah? Kenapa bah? Kan? Lepas tu abah cakap kat saya, tak ada apa-apa. Engkau tu kenapa? Muka kau lain macam je abah tengok ni. Jadi saya pun ceritalah apa benda yang terjadi sebenarnya. Abah diam aja. Kan? Lepas dah habis bersembang apa semua ni, saya pun terus jalan masuk ke dalam bilik. Jadi masa dah masuk dekat dalam bilik, saya baru je duduk dekat atas katil tu. Baru je duduk dekat atas katil. Tiba-tiba terdengar ada satu suara berbisik kat telinga saya ni. Hei, kenapa kau cerita? Dia cakap macam tu. Terkaku saya masa tu, bis. Saya buat-buat tak tahu je. Lepas tu saya baring dekat atas katil. Saya on laptop saya, layan YouTube, kan? Buat-buat tak dengar je benda ni. Dan tak lama lepas tu azan isyak pula. Jadi saya tutup laptop saya bangun, saya pun keluar balik pergi ke surau. Jadi nak dijadikan cerita, lepas dah habis settle solat isyak dan sebagainya ni, balik daripada surau, saya dah tak lalu dekat depan rumah orang tu dah. Saya lalu jalan lain walaupun sedikit jauh. Dan bila dah sampai kat rumah, saya pun duduklah dekat dalam bilik, dah masuk dalam bilik, saya duduk dekat dalam bilik. Dan tiba-tiba terdengar daripada luar bilik, kan? Daripada luar bilik. Jadi nak bagikan gambaran, bilik saya adalah bilik yang paling belakang sekali. Jadi luar bilik saya tu adalah tanah kosong. Jadi saya terdengar daripada luar bilik seolah-olah macam ada orang tengah jalan kaki tau. Jadi saya ingatkan ayah saya lah tengah jalan kaki kat belakang rumah ni kan. Dan selang beberapa saat selepas tu, ayah saya tiba-tiba masuk ke bilik. Dia macam, apa saya masuk dalam bilik pula ni kan? Saya baru nak tanya dekat ayah masa tu apa yang ayah buat kat sini, tapi ayah seolah-olah macam dah tahu dan dia terus tanya saya. Ni ayah nak tanya ni, kamu kena kacau ke? Kacau. Macam mana ayah tahu? Abah pun kena kacau, ayah pun kena kacau juga. Ayah kena kacau apa ya? Macam biasalah. Dan pada waktu tu saya tengok jam saya 10.30 malam. Dan rumah saya tu kalau dah pukul 10.30 malam ataupun pukul 10 malam ke atas, sesiapa yang tengah duduk dekat ruang tengah ataupun ruang tamu mesti akan terdengar bunyi benda bergolek dekat atas bumbung. Tapi sampai sekarang Fiz, saya masih lagi tak dapat nak pastikan siapa nenek yang tengah duduk mencangkung depan rumah tu dan siapa yang berbisik dekat telinga saya tempoh hari. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Faris dengan kisah dia berjudul Gangguan 10.30 malam. Siapa yang pernah kena kacau kan macam ni? Kalau macam saya pula
saya selalu akan dengar macam bunyi benda pelik-pelik selepas pukul 1-2 pagi sebab ya kadang-kadang kita live show sampai pukul 10.30 sampai pukul 11 malam kan. Kadang-kadang bila saya buat extra time di saluran TikTok, dia akan menggajak sampai ke 11.30, kadang-kadang sampai ke 12 malam saya buat live dekat TikTok kan untuk bersembang-sembang kosong dengan orang. Jadi bila saya dah packing dah, orang kata dah off segala equipment ni, dan masa saya naik atas, at some certain time dia akan rasa macam tak selesa kan. Tak selesa bukannya sakit perut ke apa, bukan. Dia macam tak selesa, macam seolah-olah macam ada orang tengah perhati kan. Lepas tu bila masuk dalam bilik dah tutup pintu, tengah-tengah baring dekat pintu, tiba-tiba dengar bunyi pintu macam kena macam, bukan pintu orang ketuk tau, tapi dengar macam pintu tu macam bergegar, macam gegeg. Dia macam tu kan. Selalu kan dengar macam benda-benda macam ni, tapi saya mengambil pendekatan di mana mungkin angin yang tengah bertiup kuat dekat luar rumah yang menyebabkan pintu tu dia macam bergegar sedikit. Wallahualam, saya pun tak tahu. Okey. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat yang dihantarkan oleh salah seorang daripada kita punya moderator. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama aku tak bawa kisah misteri pelik dan juga merepek untuk korang semua dengar. Jadi, dekat dalam dunia yang serba canggih hari ni, masih relevan ke kita percaya kepada berumur sebenarnya? Contohnya, benda-benda macam santau menyantau. Aku cakap macam ni sebab kebanyakannya masyarakat Melayu masih lagi gemar dengan kepercayaan macam ni. Jawapan dia senang. Bergantung kepada kepercayaan masing-masing. Now, tahu tak korang sebenarnya memang terdapat terdapat pasar khas yang menjual pelbagai alat-alat untuk buat black magic ataupun ritual black magic ni. Kalau wujudnya pasar ni, bermakna masih ada lagi permintaan oleh masyarakat seluruh dunia yang mahu menggunakan khidmat bomoh, atau dengan orang kata bahasa mudah ni adalah pengamal ilmu hitam. Okey, korang dah ready? Okey, jom. Aku bawa korang ke Akodisewa Fetish Market, terletak di ibu negara Togo iaitu Ayome, Afrika Barat. Dan pasar ni dikenali sebagai pasar yang menjual alatan sihir terbesar dekat dunia. Menurut ranting kepercayaan mereka ni, amalan sihir ataupun ilmu hitam ni bermula di Afrika Barat terlebih dahulu sebelum tersebar ke negara-negara lain seperti Togo, Ghana dan juga Nigeria. Dan diorang ni mempercayai ritual-ritual pelik yang menggunakan bahagian haiwan dapat menyelesaikan banyak masalah, termasuklah menyembuhkan penyakit, masalah hubungan ataupun masalah kewangan. Jadi dekat Afrika Barat ni, bomoh ataupun pengamal sihir, diorang panggil benda ni sebagai voodoo. Dan dalam kepercayaan voodoo pula, terdapat dua jenis ritual iaitu Rado dan juga Petro. Rado ni lebih kepada ritual kedamaian berbanding Petro yang ke arah kejahatan, ataupun kita boleh cakap dia sebagai ilmu hitam lah, yang Petro ni. Okey, sebenarnya aku bukanlah nak berkongsi cerita tentang perkara mistik ataupun kepercayaan terhadap bomoh ni, kan? Pelancong dialu-alukan. Walaupun kedengaran agak menyeramkan, tapi sebenarnya pelancong luar sangat dialu-alukan untuk datang ke Akodisewa Fetish Market ni, untuk melihat sendiri bagaimana mereka menjalankan aktiviti-aktiviti ritual pelik ni. Jadi Fiz, daripada sudut angle lain ataupun daripada sisi lain, dalam sisi lain ni, Akodisewa Fetish Market ni bukan saja untuk para bomoh, tetapi semua orang dialu-alukan untuk datang. Jadi buat korang yang memang gemar mencari keunikan pelik-pelik semasa travel, cubalah korang pergi dekat Akodisewa Fetish Market ni.
mesti korang akan dapat satu pengalaman yang lebih menarik sebenarnya. Jadi dekat sini terdapat pelbagai alatan mistik yang digunakan oleh pengamal ilmu hitam, daripada kepala haiwan hinggalah ubat yang mampu menyembuhkan pelbagai penyakit. Yalah, manalah tahu kalau korang nak jadikan benda ni sebagai cendah hati kan. Dan aku pun harap jugalah penonton-penonton kat sini tak ada yang makan manusia. Itu yang paling seram sebenarnya. Okey, dekat sini aku sediakan satu gambar. Gambar collage untuk korang tengok benda apa yang diorang jual kat situ sebenarnya. Jadi jangan korang terkejut pula sebab ada yang mengenali benda-benda ni. Jadi akhir kata daripada aku, Fish, hentikan budaya sihir ni. Okay, bye. Moderator ni. Okay, so ini adalah gambar yang dikongsikan oleh kita punya moderator, okay, tentang satu, orang kata, pasar ilmu hitam ataupun aku disewa fetish market yang terletaknya di Afrika. Jom kita tengokkan gambar yang diberikan. Kenapa gambar ni ada satu budak betul dia kata hello chip kan? Budak ni kenal aku ke? So basically inilah gambar yang diberikan. Okay, kalau kita tengok kan, benda-benda pelik dekat sini Kalau kita tengok macam ada kepala apa ni, kepala lembu ke apa, ke kepala kambing macam-macam benda kat sini. Agak pelik lah Tapi dia yang lebih menyeramkan saya ni sebenarnya itulah gambar budak dekat atas ni kan, hello chip kan. Tiba-tiba budak ni kenal pula aku kan. Itu dia kisah yang dikongsikan oleh kita punya moderator. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey, kisah yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh Didi. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kali ini saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Ai yang masih bujang. Ai ni seorang je yang bujang. Adik-beradik lain semua dah kahwin dah. Tinggallah dia seorang je yang jaga mak. Jadi bila-bila ada free je, Ai suka scroll tengok promosi tiket flight paling murah. Sebab mamat ni, si Ai ni, dia ni memang suka travel. Dan kebiasaannya memang dia ni akan travel seorang-seorang lah. Kadang-kadang je pergi secara kumpulan ataupun secara dalam grup. Jadi Fiz, faham je lah kalau plan dalam grup ni, biasanya ujung-ujung tinggal dalam 1-2 orang je yang jadi pergi. Jadi nak jadikan cerita, pada hari tu Ai dapat tiket murah ke Langkawi. Lebih kurang dalam RM50 pergi balik tau. Dan flight dia dalam pukul 1 tengah hari. Jadi pada waktu tu ramai budak-budak kecil yang travel dengan parents masing-masing. Ada yang masih baby kan? Tapi ramai yang umur sekitar 2 ke 6 tahun. Mungkin disebabkan harga promosi yang murah dan juga tak nak clash dengan orang bercuti sekolah nanti, mungkin. Jadi bila dekat airport, sampai masanya Ai keluar daripada departure hall, berjalan naik ke kapal terbang. Dan waktu tengah berjalan beramai-ramai ke kapal terbang tu, ada seorang budak ni duk melalak tu, duk menangis. Menangis yang beria ni Pis. Menangis. Jadi si Ai ni fikir, dia tengok budak ni macam okey lah, biasalah budak-budak kan. Tapi masa Ai tengah macam mencari ataupun tengah tengok siapa yang nak nangis ni, ataupun tengah tengok siapa yang nangis ni, dia tak dapat nak tengok tau siapa budak yang nangis ni sebenarnya. Ya, sebab tengah ramai kan. Takkan dia nak tengok satu-satu, nak pergi cari pula siapa yang tengah menangis kan. Tapi daripada suara budak yang tengah menangis tu, mungkin budak tu sekitar dalam setahun, 2 tahun, maksimum 3 tahun lah lebih kurang. Jadi lepas Ai dah masuk dalam kapal terbang, sampailah semua penumpang dah duduk dekat seat masing-masing, budak tadi tu masih lagi menangis. Dan budak menangis tu selang beberapa baris jugalah dekat belakang seat Ai ni.
Jadi korang bayangkan daripada departure hall sampailah semua penumpang dah duduk dekat seat masing-masing, adalah lebih kurang dalam 20-30 minit. Dan sepanjang tu jugalah budak tu menangis, kan? Dan tak ada orang kata tanda-tanda yang budak ni akan reda daripada menangis ni. Dan pada waktu tu Ai macam dah agak, ini mesti ada benda yang kacau budak ni. Dan Ai gelarkan benda yang kacau budak ni sebagai Mac. Dan Mac tu adalah gelaran yang saya beri kepada setan-setan yang mengganggu. Sebab boleh dikatakan hampir 98% yang saya tarik adalah daripada spesies Kak Limah ni sebenarnya. Jadi dalam beratus kes setan tak bertuan ni, setakat ni hanya seekor je daripada spesies bantal peluk yang saya jumpa. Iaitu pocong lah. Jadi kesian jugalah dengan mak ayah budak tu. Kesian dekat mak ayah budak tu, dan juga kesian juga dekat penumpang-penumpang yang lain yang agak terganggu dengan tangisan budak tu. Jadi pada waktu tu Ai cuba untuk praktikkan ilmu yang saya ajar pada dia. Dia bantai dan dia halau Mac tu. Dan dalam beberapa detik lepas tu budak tu berhenti menangis. Alhamdulillah. Jadi bila flight dah berlepas, Fiz, waktu tengah melayan perasaan sambil tengok awan dan juga keindahan alam ciptaan yang maha kuasa ni, mata Ai ni macam rasa berat sangat. Yalah, hari tu kan bangun awal sebab kan nak bersiap pergi airport. Jadi waktu tengah lalai nak terlelap tu, datang satu lembaga hitam yang menerjah ke arah si Ai ni. Dan masa itulah Ai terkejut dan Ai buka mata dia balik. Terbantut dia nak tidur. Jadi Fiz, flight KL ke Langkawi ni tak adalah lama sangat. So tak ada orang kata masalah untuk Ai nak tahan mata sekejap. Jadi bila sampai dekat Langkawi, Ai check in dekat area Pantai Cenang. Dan lepas tu lepas dah round pantai tu, dia pun terus WhatsApp dan lepas tu berbual melalui telefon dengan saya dan ceritakan semua kejadian dekat atas flight. Jadi lepas 2 malam baru saya ada masa untuk cuba tengok-tengok kod-kod Mac tu ikut si Ai ni lah. Kebiasaannya jarang ada setan-setan ni yang akan tahan bila kena tibai. Tapi jarang-jarang ada juga yang jenis ketegak, sanggup tahan sakit sebab marah ataupun sayang nak tinggalkan orang yang dia kacau ni. Jadi pada waktu tu dia datang dan saya pun tanyalah dia, kan? Tapi sebelum saya nak ceritakan ni, saya nak bagi anda semua faham di mana ini adalah perbualan santai. Perbualan santai saya dengan benda tu. Jadi masa tu saya pun tanyalah ke dia, kau kacau budak tu kan? Aku yang kacau. Aku geram dengan dia tu. Kau geram dengan budak tu? Ini mesti sebab budak tu comel kan? Macam aku comel dia. Okey. Lepas kau kacau budak tu, kau kacau Ai pula kan? Apa pasal kau kacau Ai? Sebab dia tibai kau ke? Mana kau tahu? Ai lah bagi tahu. Kan? Ai bagi tahu. Tapi aku pelik lah, kau tak ikut pula Ai balik rumah kan? Tak nak lah. Nanti kena lagi nanti Kang. Tahu pun takut. Habis tu, engkau sekarang ni jadi gelandangan lah ya? Kau kena derma dekat aku lah sebab aku jadi gelandangan. Aku nak jadi asnaf. Asnaf konon. Tak apalah. Kejap lagi kau dapat lah rumah. Ni aku nak tanya kau ni, tak ada ke setan-setan lain yang ikut Ai balik daripada Langkawi? Tak ada. Aku seorang je. Jadi Fiz, lepas pada saya syahadahkan, saya lepaskan dia pergi.
Jadi saya tanya Mac tu, ada ke tak, saya tanya Mac tu pasal ada ke tak setan yang ikut air balik daripada Langkawi tu, sebab sebelum ni setiap kali travel mesti ada benda yang air bawa balik, dan benda tu selalunya awet yang air bawa balik ni. Benda-benda orang kata makhluk yang orang kata perempuan ni lah. Masa pergi Sampurna, lepas tu pergi Ipoh dan entah mana lagi saya tak ingat, dan selalunya pergi seorang balik berdua. Dan katakanlah kalau benda ni tak dibuang, mulalah lepas tu air akan dapat mimpi momok ataupun ada kejadian pelik-pelik kat rumah dia. Dan sejarah keluarga air ni memang ada gangguan yang tahap teruk sebab melibatkan saka belaan keturunan terdahulu dan juga setan hantaran orang. Sebab itulah setan tempat-tempat yang dia pergi ni suka sangat menempel dekat si air ni. Tak kira lah air pergi mana, Langkawi ke, Ipoh ke, Kedah ke, mesti akan benda ikut. Mesti. Sekarang ni pun Pis, masih ada gangguan dekat air ni kadang-kadang. Masih lagi. Tapi tak adalah teruk macam dulu. Ataupun mungkin disebabkan saya dah ajar air macam mana cara nak tibai setan-setan ni supaya kalau ada apa-apa benda jadi, dia boleh handle dengan sendiri. Mungkin. Kan? Jadi saya sangat-sangat mengharaplah makin berkuranglah gangguan pada air selepas apa yang saya dah ajarkan pada dia. Jadi itulah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Didi, gangguan dalam flight ke Langkawi. Okey, sebelum kita teruskan dengan kita punya penceritaan yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada anda semua yang masih selamat datang kepada semua yang baru saja tiba di dalam rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni. Saya minta maaf sekali lagi disebabkan kita dah lama tak buat show daripada hari Isnin hari tu sampailah ke hari Selasa. 2 hari kita off dan semalam kita ada premier show dan malam ni adalah recorded live show. Okey, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada malam ni. Saya doakan supaya rezeki anda dipermurahkan dan juga orang kata diperluaskan, InsyaAllah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, kisah yang dikongsikan oleh Cik Misi. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kisah ni berlaku masa aku dah jadi staff nurse dan aku ditempatkan di sebuah hospital besar. Aku tak boleh nak cakap hospital mana, nanti semua tak nak pergi hospital tu, naya aku. Jadi sebelum mula kerja, aku berdoa betul-betul supaya tak ada lagi orang kata jumpa penampakan yang tak diingini tu. Ya, mana tahu masuk hospital baru ada benda lain pula yang berkenaan dekat aku. Jadi lepas lapor diri, bermulalah sesi orientasi. Jadi aku dan 15 orang misi baru semua dibawa keliling satu hospital untuk sesi pengenalan. Dan yang tak seronoknya Bis, kena jeling dengan misi-misi veteran. Bila diorang dah jeling-jeling macam ni, aku macam ni confirm kena bully lah ni. Jadi masa pembahagian penempatan pertama kita orang ni, yang lain-lain semua dah dipanggil untuk penempatan ward medical,
pembedahan, ortopedik, pediatrik, ICU, semua dah diisi. Tapi bila sampai giliran aku, macam Cik Missy, ward 2C, transit ward. Hai, ada pula ward transit. Aku ingatkan kapal terbang je yang ada transit-transit ni. Jadi aku macam, okey lah, transit pun transit lah Fish, tak kisahlah. Jadi lepas tu kita orang semua berpecah menuju ke ward masing-masing. Jadi bila aku masuk je dekat ward 2C ni, aku disambut oleh staff-staff veteran yang ada dekat situ. Dan semua yang bekerja dekat dalam tu lingkungan umur yang dah nak pencen besok lusa. Kau bayangkan. Jadi masa aku masuk tu, semua dah, orang kata dah sambut aku apa semua. Ada seorang misi ni, dia seolah-olah macam berbisik tau, macam, hey, muda sangat Mak Tron bagi kita staff baru. Alah, janji dapat, kita pun memang tengah tak cukup orang ni. Baguslah dapat yang muda, tenaga banyak lagi, boleh buat kerja lebih. Aku dengar tau, ada 2 orang misi ni yang veteran ni tengah berborak antara satu sama lain ni, cakap benda ni. Cakap, ini dah lebih ni, cakap kan. Aku letak bag pun belum lagi, Pis. Kau bayangkan. Tapi tak apalah, apa benda yang aku dengar tu aku pekakkan je, dan aku cuba tetap untuk memperkenalkan diri aku seadanya. Dan Alhamdulillah kakak-kakak ni baik-baik semuanya. Dan bak kata orang dulu lah Pis, tak kenal maka tak cinta, Pis. Jadi untuk pengetahuan semua, ward transit tu bermaksud ward untuk pesakit-pesakit yang dah stable dan menunggu untuk diarah discharge oleh doktor. Dan biasanya ward-ward yang sibuk, contohnya medical, akan pindahkan pesakit-pesakit yang betul-betul dah stable ke ward transit untuk mengurangkan kesesakan dekat ward diorang ni. Tapi aku nak ingatkan Biz, yang betul-betul dah stable sahaja. Pesakit yang orang kata agak-agak boleh main bola jaring, kondisi macam tu lah yang dibenarkan masuk dekat ward transit ni. Sebabnya ward transit ni tak ada kelengkapan yang betul-betul macam ward-ward lain. Okey? Semua faham Okey, kita teruskan Fiz. Yang mana yang tak faham tu buat-buat faham je. Yang mana yang tak faham tu buat-buat faham je. Ini dia tulis kat sini dia kata yang mana yang tak faham tu buat-buat faham je. Okey Fiz, selama 3 bulan aku bekerja dekat ward transit tu, aku dah makin serasi tau. Dan kakak-kakak senior semua baik-baik. Dengan pesakit pun kamcing belaka dengan orang ni. Yelah, orang dah sihat masuk ward, mestilah mood orang pun cantik kan. Pendek kata memang santai lah ward aku ni. Tapi aku lupa satu benda Pis. Langit tak selalunya cerah Pis. Bumi mana yang tak ada hujan, betul tak kan? Jadi satu hari tu aku kerja macam biasa. Dan partner aku hari tu adalah Kak N. Jadi Kak N ni orang dia baik hati, cekap kan. Cuma itulah, Kak N ni dia jenis macam berat buntut sikit. Jenis malas nak bergerak. Suka sangat duduk je dekat kaunter tu. Jadi kalau kerja dengan Kak N, segala urusan yang melibatkan pergerakan sana sini ataupun pergerakan yang kena berjalan ni, memang kau lah yang kena buat. Kak N memang takkan buat. Kak N cuma akan melibatkan diri dalam bidang kuasa yang lain. Contohnya tulis-tulis laporan, label botol spesimen. Itu semua kepakaran dia. Kau sebut je, Kak N, tolong label borang. Berdesup dengan jayanya, borang tu dah siap di label. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, hari tu aku kerja dengan Kak N, sesi petang. Masuk kerja lebih kurang dalam pukul 2 petang, habis dalam pukul 9 malam. Jadi lepas habis pas report, aku pun mulalah bergerak ke mas katil, bagi ubat mana yang patut. Dan Kak N masa tu memang dah jadi penghuni setia dekat kaunter jururawat ni lah. Dan aku sebenarnya baru naik cuti tau masa tu. Dan pesakit yang ada hari tu semua pesakit-pesakit yang aku tak kenal. Jadi masa tengah bagi ubat tu, aku pun mulakanlah perbualan berkenalan dengan diorang semua kan. Dan aku lupa nak beritahu korang, yang ward aku ni ada 3 bilik. Bilik satu ada 2 katil. Dan masa ni ada seorang makcik duduk dekat dalam bilik ni lah. Dia sakit darah tinggi. Tapi aku heran tengok makcik ni. Dia ni macam tak suka bercakap. Kalau dia nampak kita masuk bilik dia, cepat-cepat dia tutup mata, dia macam pura-pura tidur kan.
Jadi masa aku nampak, aku anggap je lah makcik ni macam antisocial sikit lah. Lantak lah, dia tak nak bercakap ke apa, lantak lah, bukan masalah aku pun. Itu bilik yang pertama lah. Bilik yang kedua ada 6 katil. Dan masa ni bilik tu penuh dengan pesakit. Tapi pesakit yang semua dah okey lah, yang dah stable kan. Dan bilik ni riuh sebab diorang ni rajin bersembang dan juga kata suka bergurau. Yalah, maklum lah, besok dah nak balik kan. Jadi ada salah seorang pesakit berbangsa India, umur lingkungan dalam 22 tahun. Nama dia Rajan. Masuk disebabkan buku lali dia retak jatuh masa main futsal. Si Rajan ni dia lah yang paling kuat berborak dekat dalam bilik ni. Itu bilik nombor 2. Bilik yang ketiga pula ada 6 katil juga, tapi masa ni tak ada seorang pesakit pun dekat dalam bilik ni. Jadi semua berjalan lancar lah. Semua berjalan lancar sampailah jam menunjukkan 8.30 malam. Yalah, dah 8.30 malam kan, hati aku dah bunga-bunga nipis nak balik. Masa pukul 8 aku dah periksa dah semua pesakit punya tekanan darah, suhu, semua okey, bagus, cantik, baik. Dan si Rajan pula sampai minta nombor telefon aku lah, bis. Nak belanja makan katanya bila dah keluar ward. Tak semudah tu lah aku nak kasih kan. Okey, masa aku tengah syok, aku dengan Kak N bersembang kat kaunter, tengah borak-borak bersembang kat kaunter tengah syok ni. Dan secara tiba-tiba ada seorang pesakit ni, Misi, cepat tolong Misi. Pesakit dekat bilik nombor 2 ni menjerit-jerit panggil kita orang dekat kaunter. Jadi aku dengan Kak N ni pun macam menggelupur lah. Bangun terus pergi tengok apa yang jadi dekat pesakit ni. Terjerit-jerit panggil kita orang. Ajaib kau. Ajaib sebab apa? Kalau Kak N boleh angkat buntut dia nak tengok apa jadi, memang dah tahap kecemasan tu. Jadi bila kita orang dah sampai dekat bilik nombor 2 ni, aku nampak si Rajan ni tengah menggelupur dekat atas lantai. Dan mulut dia ni bersembur-sembur dengan darah habis. Lantai dekat bilik 2 tu dah becak dah dengan darah. Jadi aku dengan Kak N ni cepat-cepat pegang si Rajan ni. Punya panik sampai kita orang lupa nak pakai sarung tangan segala macam ni. Dan masa tengah pegang si Rajan ni, tak pakai glove kan, tengah pegang dia dengan keadaan yang berlumuran darah ni, ada benda yang terlintas dekat dalam fikiran aku ni. Cakap, Rajan, kau janganlah ada apa-apa penyakit lain, Rajan. Tak pasal-pasal aku yang berjangkit nanti, Kang Rajan. Dan tak sampai 2 minit kita orang pegang si Rajan ni berhenti meronta. Dan masa tu mata Rajan ni terbeliak pandang ke atas habis. Dan aku dengan Kak N cuba sedaya upaya buat CPR, panggil doktor, tapi Rajan dah tak ada. Doktor datang dengan keadaan kelang kabut ni. Pandang aku dengan Kak N dengan rasa macam tak percaya. Sebab apa? Tak pernah lagi ada pesakit dekat ward 2C yang mati, bis. Tak pernah. Jadi masa tu kebetulan staf sesi malam dah mula sampai untuk bertugas. Masing-masing tenganga, tak percaya dengan apa benda yang jadi ni. Macam mana si Rajan ni boleh mati? Si Rajan ni dia memang sihat tau. Dia memang sihat dan punca dia mati langsung tak ada kena-mengena. Doktor pun tak boleh nak rule out apa punca kematian si Rajan ni. Jadi Fiz, masa kita orang tengah kalut-kalut tu, tiba-tiba aku nampak pintu bilik 1 yang menempatkan makcik tu terbuka perlahan-lahan, Fiz. Cakap dah mula dah. Dan bila aku nampak makcik tu dia seolah-olah tengah bercakap dengan seseorang. Dia tengah bercakap kan, lepas tu dia tutup mulut dia, lepas tu dia ketawa, tutup. Dia ketawa. Kau boleh bayangkan tak? Kau nampak makcik tu dekat atas katil. Dia seolah-olah tengah bercakap dengan seseorang, lepas tu dia tutup mulut dia ketawa. Dan masa tu aku tiba-tiba rasa kecut. Aku rasa takut yang teramat sangat ni. Jadi bila kita orang tanya pesakit-pesakit lain dekat bilik 2 tu apa yang jadi, dia orang pun tak boleh nak cakap. Dia orang kata yang Rajan ni tiba-tiba berdiri, lepas tu jatuh dekat lantai menggelupur sampailah kita orang datang dekat bilik tu. Dan malam tu Fiz, aku langsung tak boleh tidur, Fiz. Muka Rajan tu terbayang-bayang dekat kepala otak aku ni.
Aku sampai cakap je, Rajan, takkanlah sampai aku tak bagi kau nombor telefon, kau nak marah aku sampai macam ni sekali. Sampai macam tu aku fikirlah, Fiz. Ni tak boleh jadi. Aku bangun, aku ambil wuduk, lepas tu aku ngaji. Barulah aku boleh tidur lena malam tu. Esok pagi tu kena pergi kerja pula. Ikutkan aku dah tak larat nak buka mata dah, Fiz. Tapi saat akhir macam tu kan, susah pula nak tukar orang kan. Last minute kalau tiba-tiba kita tak nak datang kerja kan. Jadi aku pun pergilah kerja dengan mood yang ke laut. Daripada pukul 9 pagi macam tu, datanglah seorang lelaki dengan perempuan Melayu dengan muka yang agak cemas. Jadi aku pun tanyalah kan, orang ni nak jumpa siapa kan. Ya, abang, kakak, nak jumpa siapa ni? Dan diorang terdiam sekejap. Lepas tu lelaki tu cakap, Missy, sebenarnya pesakit dekat bilik 1 ni mak saya. Tapi susahlah nak cakap Missy, takut Missy tak percaya. Tapi saya nak keluarkan mak saya daripada ward hari ni, boleh tak Missy? Oh, Makcik Ara ke? Tapi doktor tak ada plan nak dischargekan dia hari ni. Mungkin besok kot. Encik boleh. Belum sempat aku nak habiskan ayat tu, perempuan tu sentap tangan aku, Riz. Aku cakap, apa hal pula Minah ni? Cakap kan, aku ni dah lah sakit kepala dengan tak cukup tidur. Kang tak pasal-pasal ada yang kena kitai dengan aku ni, Kang. Lepas tu perempuan tu cakap, Missy, dengar apa yang saya nak cakap, Missy. Mak kita orang ni ada bela saka. Dan sepanjang mak saya sakit ni, saka dia tu tak ada orang yang bagi dia makan. Kalau Missy nak seorang lagi pesakit kat sini mati kena sedut, itu terpulang pada Missy. Dan masa tu aku macam terpinga-pinga, bis. Terkaku aku tak tahu nak jawab apa. Mana perempuan ni tahu yang Rajan mati semalam? Serius aku memang tak tahu nak cakap apa. Dan akhirnya aku pergi ke kakak senior, dan lepas tu aku bagi tahu dia sebutir-sebutir apa benda yang anak dia ni bagi tahu aku ni. Sumpah aku tak tambah apa-apa. Aku bagi tahu satu persatu, aku bagi tahu. Dan cerita tu memang dah panas lah. Tak payah nak tambah apa-apa. Dah sedap dah cerita tu kan? Dan macam aku tadi, sini aku pun turut bisu juga. Lepas pada tu dia pun berbincang dengan doktor yang bertugas. Dan aku pun tak tahu apa benda yang dia goreng dekat doktor tu. Akhirnya makcik tu dapat di-dischargekan serta-merta. Dan masa tengah discharge tu, doktor boleh siap cakap lah, kata bil pun tak payah bayar lah, tak apa, biar saya bayar. Doktor cakap macam ni. Punyalah doktor tu nak makcik tu balikkan cepat kan, sampai sanggup bayarkan bil dia. Jadi sebelum meninggalkan ward, aku sempat menangkap jelingan Makcik Ara buat kali terakhir. Aduh, memang tak tidur malam aku malam ni. Cakap, cara dia jeling aku tu, Pis, memang seram, Pis. Dan akhirnya, lepas berbincang dengan pakar, keputusannya mendiang Rajan kena postmortem kan? Dan bila postmortem dilakukan, doktor-doktor lagi tambah pening kepala. Kenapa? Sebab menurut hasil bedah siasat, bis, semua organ-organ dalaman Rajan ni kecut macam orang yang dah berusia. Dan pada waktu tu terngiang-ngiang kata-kata anak Makcik Ara dekat telinga aku ni. Missy, kalau Missy nak seorang lagi pesakit dekat sini mati kena sedut, itu terpulang dekat Missy. Mustahil lah, bis. Akhirnya tak pasal-pasal aku dengan Kak N kena masuk mesyuarat untuk bentangkan apa yang terjadi pada hari itu. Kita orang cakap je lah apa benda yang terjadi pada waktu tu kan. Dan aku pun tak tahulah apa yang doktor terangkan kepada keluarga Rajan tentang keadaan yang berlaku ni. Jadi itulah, Fiz, pengalaman aku yang aku dapat ceritakan buat masa ni. Ada mood, aku cerita yang lain pula. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini
dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Cik Missy dengan kisah dia berjudul Saka Jangan Makan Aku. Seram juga cerita yang terakhir ni. Okey, itu dia 6 cerita yang kita dah ketengahkan pada malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang di dalam rancangan Markas Puaka. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.